Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam channel Teacher Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 5 KSSM. Video pada kali ini adalah berkenaan dengan bab 5 gerak balas dalam tumbuhan. Standard pembelajaran yang perlu anak-anak kuasai adalah 5.1 iaitu jenis gerak balas di mana anak-anak perlu memerihalkan jenis gerak balas tumbuhan iaitu pertama tropisma dan kedua nasti. Baiklah anak-anak, gerak balas terhadap rangsangan adalah sifat organisma untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Seperti anak-anak ketahui bahawa tumbuhan juga seperti manusia dan juga haiwan, di mana dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Tetapi, bagaimanakah tumbuhan bergerak balas dengan perubahan di sekelilingnya? Apakah yang merangsang tumbuhan itu untuk bergerak balas? Jadi, gerak balas tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan persekitaran merupakan gerak balas pertumbuhan. Okey, semasa anak-anak dalam tingkatan 3 dahulu, anak-anak telah belajar dan telah pernah mendengar perkataan-perkataan seperti tropisma dan juga nasti. Jadi di mana dua jenis gerak balas pertumbuhan yang ada iaitu kita kenali sebagai gerak balas tropisma dan satu lagi gerak balas nasti. Okey, baiklah. Cikgu mulakan dengan gerak balas tropisma dulu ya. Okey, gerak balas tropisma dia merupakan gerak balas bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan pucuk. Jadi sama ada gerak balas tu dia mendekati ataupun dia menjauhi rangsangan. Okey, sebenarnya anak-anak, perkataan tropisma ni dia berasal daripada perkataan Yunani iaitu tropos di mana dia bermaksud sebagai berputar. Okey, cikgu teruskan ya. Terdapat pelbagai jenis gerak balas dalam tumbuhan. Pertama adalah tigmotropisma, kedua geotropisma, ketiga hidrotropisma, keempat fototropisma dan kelima kemotropisma. Okey, kalau anak-anak perasan ataupun kita lihat di sini, cikgu highlightkan perkataan di hadapan tu ada tigmo, geo, hidro, foto, kemo. Okey, kalau tigmo ni T. Okey, anak-anak tengok T kita ingat dengan touch, sentuhan. Maknanya gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan kita kenali sebagai tigmotropisma. Kedua geo, G, gravity. Maknanya ada rangsangan kepada gravity. Rangsangan kepada gravity kita panggil sebagai geotropisma. Okey, ketiga hidro. Hidro biasa kan kita tengok hidro tu air lah kan. Jadi dia memberi rangsangan terhadap air. Foto, macam biasalah foto cahaya. Okey, cahaya. Dan kelima kemo, kimia. Okey, jadi dia memberi rangsangan terhadap bahan kimia. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri gerak balas tropisma. Okey, ada 5 ciri yang perlu anak tahu. Pertama sekali adalah gerak balas adalah kekal dan dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Kedua, gerak balas yang ditunjukkan adalah perlahan dan tidak jelas. Kita tak nampak gerak balas dia tadi. Okey. Ketiga, arah gerak balas pertumbuhan adalah bergantung kepada arah rangsangan. Okey. Keempat, tropisma positif. Dia ada positif, dia ada negatif. Okey, yang positif ni bermaksud pertumbuhan ke arah rangsangan. Di mana tumbuhan tadi, pertumbuhannya menuju ke arah rangsangan, kita kenali sebagai tropisma positif. Manakala tropisma negatif pula, pertumbuhan dia akan menjauhi rangsangan. Maknanya kalau ada rangsangan, dia jauhi rangsangan tersebut. Iaitu kita kenali sebagai tropisma negatif.
Okey, seterusnya kita lihat contoh gerak balas tropisma. Kita lihat dulu tigmotropisma. Tigmotropisma ni dia merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan. Okey, di mana kita lihat contoh di sini ada sulur paut. Sulur paut menunjukkan tigmotropisma positif dengan berpaut pada objek seperti kayu bagi membolehkannya mendapat sokongan. Ataupun dengan kata lain, tigmotropisma ni dia merupakan gerak balas tropisma yang disebabkan dengan adanya rangsangan seperti sentuhan, maknanya tumbuhan itu bersentuh kepada benda yang lebih keras ataupun kayu, okey. Ataupun tumbuhan itu memiliki sulur, maka sulur itu dia akan bila dia bersentuh pada benda keras seperti kayu, maka ada kontak di situ sehingga kan sulur itu akan melilit pada kayu tersebut. Jadi tigmotropisma ni dia memungkinkan ataupun dia membolehkan tumbuhan itu memanjat, okey, supaya tumbuhan itu dapat tumbuh ke arah cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Okey. Okey, seterusnya geotropisma. Okey, geotropisma ni merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap tarikan graviti. G, graviti. Okey. Jadi kita lihat di sini ada gambar foto yang merupakan contoh geotropisma. Dia ada geotropisma negatif dan juga geotropisma positif. Jadi kita dah tahu bahawa geotropisma ni merupakan gerak balas terhadap graviti. Jadi kalau kita tengok di sini, pucuk pokok ni dia menuju ke arah bertentangan kepada graviti. Jadi kan, maka kita katakan bahawa pucuk menunjukkan geotropisma negatif. Okey, kita lihat pula akar. Akar pula dia menunjukkan ke bawah. Okey, dia ke bawah. Jadi ataupun ke tanah. Ini menunjukkan akar ni menunjukkan geotropisma positif. Itu maksud dia. Okey, kita lihat pula hidrotropisma. Okey, kataan hidro ni kan, hidro maknanya air. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Jadi, hidrotropisma ni dia merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap air. Akar dia menunjukkan hidrotropisma positif kerana tumbuh ke arah air. Kita lihat gambar foto dekat sebelah ni, kita dapati akar ni pergi mencari arah air kan. Di sini ada air dan kita lihat akar ni menuju ke arah air. Ini menunjukkan akar ni menunjukkan hidrotropisma positif. Okey, seterusnya fototropisma. Foto cahaya. Jadi maknanya fototropisma ni merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Kita lihat gambar rajah di sebelah ni, kita dapati bahawa kalau tengok pokok ni kan, ni ada tingkap kan, dan tingkap ni ada for sure lah dia ada matahari kan kat luar tu. Jadi kita tengok pokok ni dia membengkok. Dia membengkok ke arah tingkap. Maknanya dia membengkok ke arah cahaya. Jadi pucuk menunjukkan fototropisma positif. Ini kerana pucuk tumbuh ke arah cahaya. Itu maksud dia. Okey, kemudian kita pergi kepada kemotropisma. Okey, kemotropisma ni kimia. Okey, dia maknanya gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia. Okey, kita tengok gambar rajah, gambar foto 5.6, contoh kemotropisma. Okey, kita tengok dekat atas dulu. Okey, ada seseorang meletakkan baja kan, meletak garam mineral ke bahagian akar. Jadi akar menunjukkan kemotropisma positif apabila tumbuh ke arah garam mineral tersebut. Baja ini mengandungi garam mineral, maka akar memberi rangsangan kepada bahan kimia tadi yang ada pada baja ni. Okey, kalau baja biji-biji ni memang baja kimia lah dan baja kimia ni biasanya memang ada garam mineral lah. Jadi di sini akar yang memberikan rangsangan yang positif. So akar menunjukkan kemotropisma positif.
Okey, kita lihat pula di sini, kita tengok ada racun kan? Ada seseorang menyembur racun. Okey. Kemudian kita dapati bahawa akar ni menunjukkan kemotropisma negatif apabila tumbuh menjauhi bahan kimia tertentu seperti racun. Okey, biasanya manusia ni dia ataupun individu ni dia menyembur racun. Jadi akar memang menjauhilah racun tersebut. Jadi kita katakan bahawa akan menunjukkan kemotropisma negatif. Tadi cikgu cakap pasal tropisma kan. Okey, kita tengok satu lagi gerak balas ataupun dan cikgu sebut itu gerak balas yang kedua iaitu gerak balas nasti. Apa di gerak balas nasti? Gerak balas nasti ni dia terdiri daripada fotonasti, seismonasti, niktinasti, termonasti dan tigmonasti. Foto cahaya. Seis tu apa? Tak jumpa lagi kan dekat tropism tak ada seis tadi. Seismonasti. Niktinasti pun tak ada. Termo mesti macam suhu kan. Tigmo jumpa lagi satu lagi. Tigmo. Okey, kita lihat. Okey, ciri-ciri gerak balas nasti ni adalah tidak semua gerak balas nasti merupakan gerak balas pertumbuhan. Maksudnya macam ni. Tidak semua gerak balas nasti tu adalah gerak balas bagi pertumbuhan tersebut. Okey. Kedua, gerak balas yang ditunjukkan adalah lebih cepat dan jelas daripada gerak balas tropism. Maknanya kalau kita bagi rangsangan, kita boleh tengok ataupun dia akan menunjukkan gerak balas yang cepat dan jelas. Tadi tak jelas kan? Yang tropism tadi tak nampak dengan jelas. Tapi kalau nasti nampak dengan jelas. Okey, nanti cikgu tunjuk contoh dia. Okey, dan yang ketiga, terdapat gerak balas nasti di mana dia bertujuan untuk menyelamatkan diri dia. Menyelamatkan diri tumbuhan tersebut. Okey. Ini dia contoh gerak balas nasti. Kita lihat di sini. Biasanya kelopak bunga terlibat dalam gerakan fotonasti yang bergerak balas terhadap cahaya. Kelopak bunga yang biasanya terlibat dalam gerak balas fotonasti. Okey. Contohnya pokok bunga ros Jepun. Ini di sebelah ni ada gambar ros Jepun ni. Okey. Maknanya bunga ros Jepun ni dia akan berkembang apabila dia menerima cahaya matahari yang maksimum. Kalau ada sesiapa tanam pokok bunga ros Jepun, kalau kita dapati waktu pagi sangat, contohnya pukul 7, pukul 8 pagi, maknanya cahaya matahari tu tidak lagi memancar dengan terik, bunga ros Jepun ni tak akan berkembang lagi. Bila kita nak tengok bila pokok ros Jepun ni berkembang, apabila pada waktu tengah hari sikit ataupun pukul 11 ke atas, kita akan dapati bunga ros Jepun akan berkembang. Ini kerana dia telah menerima cahaya matahari yang maksimum. Okey, itu kita nampak gerak balas dia dengan cepat kan? Okey. Jadi bunga ros Jepun dia akan menguncup pula pada waktu malam. Menguncup pada waktu malam, kemudian dia berkembang pada waktu siang. Dia maknanya kita nampak pergerakan dia tu. Gerakan dia tu. Okey? Kita lihat pula seismonasti. Seismonasti tu apa? Okey. Seismonasti ni dia merupakan gerak balas yang berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin dan juga titisan air hujan. Okey, kita lihat pokok semalu ni kan. Okey, pokok semalu ni kalau kita sentuh dia, dia akan menguncup dengan cepat dan kita dapat lihat dia menguncup tu. Ataupun tak sentuh pun tapi disebabkan oleh tiupan angin pun dia menguncup. Okey, ataupun tiupan oleh angin, titisan air hujan, kejutan, tak sentuh lagi pun tapi mengalami kejutan, dia pun menguncup. Kita lihat, kita nampak dia punya pergerakan tu. Ini kita kenali sebagai seismonasti. Okey, gerakan seismonasti ni dapat dilihat pada daun, okey, stigma ataupun stamen pada tumbuhan tersebut.
Okey, seterusnya Nyctinasty. Nyctinasty. Apa dia Nyctinasty? Okey, Nyctinasty merupakan gerak balas ritma circadian. Apa dia gerak balas ritma circadian? Okey, nanti cikgu terangkan. Okey, dia merupakan gerak balas ritma circadian tumbuhan terhadap keadaan gelap. Okey. Biasanya daun pokok kekacang, okey, yang anak-anak boleh lihat di sebelah ni, seperti daun pokok petai belalang. Okey, ini pokok petai belalang ni. Okey, sebenarnya dia menguncup pada waktu malam. Okey, daun dia tu menguncup pada waktu malam. Tetapi dia akan terbuka kembali pada waktu siang. Ini pokok petai ni, pokok petai dipanggil petai belalang. Okey, daun dia ni kat sini ni, daun dia ni yang kecil-kecil ni, dia akan menguncup pada waktu malam, tapi dia akan terbuka pada waktu siang. Ini yang kita kenali sebagai gerak balas ritma circadian. Apa dia tu? Ritma circadian ni ialah suatu ritma dalam hidupan, okey, yang sentiasa berjalan mengikut kita 24 jam. Itulah yang cikgu cakap tadi. Siang dia menguncup daunnya, siang dia mengembang daunnya, tapi malam dia menguncup. Siang dia terbuka, mengembang, biasa bunga kan, daun. Siang dia terbuka, tapi malam dia menguncup. Itu yang maksudnya ritma circadian, iaitu satu ritma dalam satu hidupan, pokoklah, yang sentiasa berjalan mengikut kitaran 24 jam sehari. Circadian daripada bahasa Latin ataupun daripada perkataan circa, sekitar, dan diem. Okey, diem ni hari. Okey. Okey, hari ni dapat ilmu baru ataupun satu istilah baru, ritma circadian. Okey, ritma harian ataupun ritma mengikut kitaran 24 jam. Okey, cikgu teruskan lagi ya sayang. Ini merupakan termonasty. Termonasty ni apa pula? Termo mesti suhu kan? Okey, termometer, termo. Okey, kita lihat dia. Okey, termonasty merupakan gerak balas tumbuhan terhadap perubahan suhu persekitaran. Kita tengok pokok kat sini, cantik kan? Pokok apa ni? Ini pokok tulip. Okey, pokok tulip ni, untuk pengetahuan anak-anak, dia kembang mekar disebabkan kenaikan suhu. Bila kita tengok dekat bawah ni, bunga dia mengembang apabila terdapatnya suhu tu meningkat. Tapi kalau tengok dekat atas ni, pokok tulip ni menguncup. Ini menunjukkan suhu persekitaran dia adalah menurun. Biasa kita tengok pokok tulip dekat negara-negara belah-belah barat kan. Dia ada waktu mengembang, waktu dia menguncup. Bila menguncup tu menunjukkan keadaan sekeliling tu suhu dia tu menurun. Okey. Seterusnya, Tigmonasty. Okey, Tigmonasty. Okey, apa dia Tigmonasty? Tigmonasty merupakan gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Kita dilihat dia dapat mengesan getaran, dia akan melakukan gerak balas. Okey, contoh Okey, gerak balas ini dapat diperhatikan pada tumbuhan karnivor seperti perangkap lalat Venus. Okey, ni tengok ni ada lalat kat sini kan? Okey. Jadi rangsangan yang diterima menyebabkan daun itu tertutup dan dia akan memerangkap serangga tersebut. Ini merupakan tumbuhan karnivor ni dimakan lalat. Okey. Okey, kita lihat kepada praktis formatif 5.1. Nyatakan definisi gerak balas tropisme. Okey, gerak balas tropisma. Gerak balas tropisma ni bermaksud gerak balas bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan pucuk sama ada tumbuh mendekati atau menjauhi rangsangan. Itu maksudnya ataupun definisi gerak balas tropisma. Okey, senaraikan 3 jenis gerak balas tropisma.
Okey, kita ada 5 tadi kan, dia nak 3. Tak apa, cikgu bagi 5 kat anak-anak semua. Stigmotropisma, hidrotropisma, geotropisma, chemotropisma dan fototropisma. Okey, soalan seterusnya, wajarkan gerak balas fototropisma yang dilakukan oleh tumbuhan. Wajarkan. Kalau disebut wajarkan ni, dia suruh kita buktikan gerak balas fototropisma yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi, gerak balas fototropisma positif. Okey, memastikan tumbuhan, daun tumbuhan mendapat cahaya matahari yang optimum. Untuk apa cahaya matahari ni? Untuk meningkatkan kadar fotosintesis. Sebab itulah tumbuhan melakukan gerak balas fototropisma tadi. Okey, dia suruh kita wajarkan. Okey. Keempat. Danish mendapati daun pokok semalu menguncup apabila nyalaan pemerti api didekatkan dengan daunnya. Tak sentuh lagi, tapi dia dekat daun tu, dia dapati daun pokok semalu tu menguncup. Jelaskan pemerhatian ini. Okey. Jadi jawapan dia, daun pokok semalu bergerak balas terhadap haba, iaitu termonasti. Dia bergerak balas terhadap haba, termonasti. Baiklah, itu saja video cikgu pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang, iaitu 5.2. Kita akan berbincang berkenaan dengan fitohormon pula ya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.